Hai, Assalamualaikum. Pada hari ini, saya ingin berkongsi dengan anda, terutamanya para guru dan pendidik di luar sana, satu aplikasi yang kita boleh gunakan untuk merekod kehadiran pelajar kita. Melalui aplikasi ini, setiap pelajar akan mempunyai QR code yang tersendiri yang boleh diimbas untuk memastikan kehadiran mereka pada hari tersebut direkod. Anda bersama dengan saya, Madam Ainkis. Apabila sekolah, kolej matrikulasi dan universiti mula dibuka, para pendidik ibarat frontliner yang terpaksa berhadapan dengan ratusan pelajar-pelajar saban hari. Dalam masa yang sama, kita masih lagi perlu menguruskan beberapa dokumen, terutamanya kehadiran pelajar. Jadi, pada hari ini saya terpanggil untuk berkongsi satu aplikasi yang saya pun baru cuba untuk merekod kehadiran pelajar saya. Aplikasi yang saya maksudkan ialah Datang.my. Untuk menggunakan aplikasi ini, kita perlu buat dua setup. Yang pertama di komputer kita dan yang kedua di telefon pintar kita. Yang pertama, di komputer kita perlu log masuk dulu dan register di akaun Datang.my. Dan yang kedua, kita perlu install aplikasi yang kita panggil sebagai Datang Reader di telefon pintar kita. Aplikasi Datang Reader di telefon pintar akan berperanan sebagai pengimbas kepada QR code unik bagi setiap pelajar. Dan apabila QR code diimbas, automatik data pelajar kita pada waktu itu, pada tarikh itu akan direkod dalam satu database yang akhirnya nanti kita boleh eksport ke Excel dan print sebagai kehadiran kita. So, saya rasa ini adalah satu cara yang lebih efektif pada zaman pasca COVID ini untuk meminimalkan sentuhan para pelajar kepada dokumen-dokumen penting kita, terutamanya kehadiran. So, jom ikuti tutorial saya selepas ini supaya anda juga akan dapat memudahkan diri anda dalam merekod kehadiran pelajar anda. Okey, langkah yang pertama untuk dapatkan aplikasi Datang, kita perlu buka pada pelayar Google atau apa-apa apps launcher yang anda gunakan dan type Datang.my. Okey. So, sekiranya anda pertama kali buka aplikasi ini, okey, anda perlu register now. Okey, macam ni saya dah ada satu akaun yang saya gunakan sebab tu ada suggestion. So, kita akan register now. Okey, anda perlu isikan 3 tempat. Okey, nama, email, password dan confirm password. Okay, so boleh masukkan nama anda. Okay, dan masukkan password serta confirmkan password anda. Alright, so inilah paparan yang anda akan lihat untuk pertama kali menggunakan aplikasi Datang. Seterusnya, yang kedua, apa yang kita perlu buat ialah create new place. So, new place yang kita maksudkan ialah tempat kita bertugas lah. Organisasi kita, sekolah kita, matrikulasi kita atau universiti kita. So, kita boleh masukkan Kolej Matrikulasi Pahang. Contohnya, okay, boleh letakkan KPM School Code, tapi dia adalah optional. So, saya tak masukkan kat sini dan kita save. Okay, so dah set dah. Okey, anda adalah seorang pensyarah di Kolej Matrikulasi Pahang. Next, apa yang kita perlu buat ialah kita perlu manage group. So, kumpulan yang kita nak dapatkan attendance ni adalah kumpulan apa? Kita boleh buat group untuk pelajar, boleh buat group untuk staff kalau anda merupakan ketua unit ataupun ketua jabatan, ataupun boleh juga untuk kumpulan staff sokongan dan sebagainya. So, untuk kita boleh create new group dan group kita adalah, letakkan namanya pelajar. So, yang lain-lain ni boleh abaikan dan kita klik save. Alright, so kalau anda lihat di sini, dah ada satu grup iaitu grup pelajar. Okay, dan apa yang kita seterusnya kena buat ialah kena add kelas-kelas yang kita ajar, di mana kita boleh lakukan dengan manage section. Okay, you all perlu pergi kepada create new section. Okay, sebagai contoh hari ni saya nak masukkan satu kelas saya iaitu 2M1S14. Okay, dan kita save.
So, anda boleh lihat di sini dah wujud satu kelas. Sekiranya kita ada lebih daripada satu kelas, bolehlah kita tambah. Okay, tapi tak selesai lagi. Sekarang kita perlu upload data pelajar kita. So, next, kita akan pergi kepada Manage Attendees. So, dekat Manage Attendee ni, ada dua benda yang kita perlu buat. Yang pertama ialah kita perlu download Excel sample format, okay, dan nanti bila kita dah update data pelajar kita yang kita dah peroleh daripada database college kita, okay, kita perlu upload Excel yang telah dilengkapkan. Okay, jom kita cuba. Download Excel format. So, akan ada data yang akan di-download. So, kita akan buka. Alright. So, ini adalah paparan. So, enable editing. So, sekarang ni diberi suggestion, name, identification number, group dan section. Okay, di tempat saya bertugas, kita menggunakan matriculation number. So, saya boleh ubah. Okay. Dan untuk dua bahagian ini, kita boleh copy paste, okay, daripada data pelajar kita. Okay, sebagai contoh, saya ambil satu data pelajar saya sebelum ni. Okay, so ini adalah contohlah kehadiran pelajar saya sesi lepas. Okay, so saya hanya akan copy nama pelajar dan nombor matrik pelajar. Okay, copy dan kembali kepada template tadi. Okay, so kita boleh paste dan saya sarankan pilih paste special yang berkaitan dengan value sahaja supaya dia tak mengubah format lah. Bagi nampak, check, pastikan semua nama pelajar anda telah direkodkan dan jangan lupa memandangkan data kita ni ada 21 orang, so pastikan bahagian group ni pun kita kena lengkapkan. Cukupkan 21 orang dan untuk nama kelas ni pun kita lengkapkan. Bila dah selesai, kita boleh klik save dan pastikan anda tahulah di mana anda save file anda. File, so saya akan save as. Dan saya savekan dekat PC ni lah. Saya letak kat desktop, senang untuk kita cari. Saya buat M1S14. So, bila kita dah berjaya siapkan template kita tadi, kita akan upload data kita ni. So, klik upload Excel, dan pilih balik mana data tadi. So, inilah data saya. So, saya akan open. So, apa yang kita boleh lihat sekarang? So, 21 orang pelajar saya yang saya letakkan dalam list tadi telah berada dalam senarai saya. So, setiap pelajar ini telah mempunyai QR code yang unik bagi mereka sendiri. Untuk tengok secara personal, kita boleh generate attendance card, dan kita akan lihat untuk pelajar yang pertama tadi, Akram Hamid bin Tajuddin, ini adalah QR code khas untuk Akram bin Tajuddin. Untuk record kita, kita boleh generate attendance card untuk satu kelas terus. So kalau anda lihat paparan saya sekarang, inilah dia 21 orang pelajar saya dan juga different QR code mereka. So, selesailah satu part di mana macam mana kita dah upload data dan setiap pelajar dalam kelas kita tu telah mempunyai satu QR code unik khas untuk mereka. Alright, so seterusnya saya akan ajar bagaimana untuk kita dapatkan datang reader. Okey, datang reader akan berfungsi sebagai pengimbas kepada QR code unik bagi setiap pelajar kita. So, pergi kepada App Store dan typekan datang reader. So, anda klik install. Tunggu sehingga aplikasi anda diperoleh. Okey, so selepas anda telah berjaya install datang reader, anda open dan kita perlu klik login. Apabila anda lihat paparan sekarang, anda diminta untuk mengisi reader username dan password. Perlu diingat, reader username dan password ini bukanlah email anda mahupun password yang telah kita daftarkan tadi. Untuk mendapatkan username dan password ini, anda perlu untuk lihat pada dashboard anda dan klik manage reader. Dan anda akan lihat di situ diberi username dan password anda dan anda perlu typekanlah. So macam yang saya punya, saya typekan sekarang. Pastikan anda menaip password dan username yang betul lah. Kena tengok betul-betul. So anda boleh pilih untuk save, ataupun never save.
So ini adalah paparan yang anda akan lihat. Okey, so terdapat nama saya dan college saya. So sekiranya anda ingin gunakan datang reader sebagai pengimbas sewaktu pelajar hadir ke kelas, anda perlu tekan scan QR dan anda gunakan pengimbas anda untuk scan. Anda lihat sekarang saya sedang scan hampir 4 orang pelajar. 5, 6. Alright. So sebentar tadi kita telah lihat bagaimana untuk gunakan datang reader untuk mengimbas QR code unik bagi setiap pelajar kita. So apabila pulang daripada kelas, kita boleh generate attendance yang menunjukkan kehadiran pelajar kita sewaktu kelas tadi. So macam mana nak buat? Yang pertama, kita kena pergi kepada dashboard. Pada kawasan dashboard, kita kena pilih attendance report. Pada bahagian attendance report, sebelum kita boleh jana kehadiran pelajar kita, kita perlu memilihlah beberapa ruangan. Yang pertama group, kita akan pilih pelajar. Section tadi, kita pilih kelas mana yang kita akan pilih. Tarikh, attendance yang ingin dijana. Macam tadi kita pilih 6 Ogos 2020. Alright, reader. So sebab kita adalah pensyarah yang menggunakan datang reader kita, so klik nama kita dan apa yang kita nak dia tunjukkan. So biasanya saya akan ambil all. So kita boleh pilih sekiranya kita nak yang datang je keluar senarai nama ataupun yang tak datang. So untuk sekarang saya klik all dan you boleh pilih sama ada nak include identification number ataupun tidak. Untuk kali ini saya pilih untuk tak tick lah. Dan kita akan klik generate. So selepas klik button generate, nampak macam tak berubah kan? So kita kena scroll kat bahagian bawah. Sebenarnya data kita telah di-generate. Kalau anda perasan tadi saya scan beberapa pelajar. So kat mana kita nak perhatikan result kepada yang kita scan tadi? Kita tengok kat first scan. Kita tengok ada yang ada data, ada yang tak data. Yang tak data ni maknanya tadi kita belum scan lagi keadaan pelajar ni. So mana-mana pelajar yang tidak kita scan tu, maknanya dia dikira tak hadir lah. Dan apa maklumat yang kita ada tarikh dan juga masa. You all boleh terus copy data ini atau boleh convert dia kepada PDF. Tapi kerana saya nak modify lagi data ni ikut format borang kehadiran di tempat saya, so saya pilih untuk jana dalam bentuk Excel. So saya akan buka dan ini adalah paparan anda akan lihat di dalam bentuk Excel dan kita kena enable editing. Apa yang anda lihat sekarang, apa medan yang wujud ialah nama pelajar, group dan section dan maklumat mana-mana pelajar yang telah saya scan tadi dan siapa yang scan, last scan dan sebagainya. So inilah yang anda boleh modify. Pilihlah sama ada nak tukar kat sini jadi tutorial 1, tutorial 2, atau memang ada nak letak temperature dan sebagainya. Dan samakan dengan format anda dan anda boleh edit, nak jadikan dia dalam bentuk table, nak tambah title dan sebagainya. Dan akhirnya anda boleh print dan simpan dalam fail anda seperti biasa. Begitulah sedikit perkongsian saya berkenaan aplikasi datang.my yang boleh digunakan oleh pendidik di luar sana untuk merekod kehadiran pelajar. Dalam zaman pasca COVID-19 ini, inisiatif ini mungkin boleh kita gunakan dalam meminimalkan risiko sentuhan pada dokumen-dokumen penting yang kita ada. Saya harapkan tutorial yang telah saya buat pada hari ini dapat memberi manfaat kepada ramai pendidik di luar sana. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat, mohon kongsikan bersama rakan-rakan. Dan sekiranya terdapat sebarang persoalan berkenaan dengan apps ini, bolehlah type di ruangan komen. Sekian dulu untuk video kali ini. Nantikan lebih banyak lagi tutorial-tutorial dari channel Madam Ainkis dengan subscribe dan tekan loceng. Sekian dulu dari saya untuk kali ini. Assalamualaikum.